Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, terlebih dahulu terima kasih sebab masuk kelas pada pagi ni. Okey, tahniah untuk kamu. Okey, sebelum tu cikgu akan check attendance dulu. Berapa orang yang hadir untuk sesi kelas pagi ni dan mungkin ada yang lambat sikit lah masuk sebab mungkin ada masalah lain ataupun ada yang PM cikgu cakap lambat masuk sikit sebab internet dia slow. So tak apalah, kita sambil-sambil tu cikgu akan ambil kedatangan sebelum kita start sesi pembelajaran kita untuk pada hari ni. Okay, sekarang ada 10 orang. Okay. Afif Haikal, Nazirul Mubin, Amirul Ilham, Amirul Rafiq, Hasif Amar, Auni Humaira, Dini Irdina, Putri Kaisara dengan Syazana. Betul tak yang ada dalam kelas ni? Saya? Airi Wafi. Airi Wafi cikgu sebut dah tadi. Tak dengar. Oh. Okay. Semua ada yang cikgu sebut nama ni? Okay. Kita akan start kelas kita. Sebelum tu cikgu akan tayangkan video dulu untuk tengok kefahaman kamu. Apa yang kamu faham. Okay? Okay, sekejap cikgu share screen. Okay, boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh, boleh. Nampak. Okay. Okay. Nampak tak? Nampak. Nampak? Okay. Okay, kamu kenal tak ni siapa ni? Atlet apa ni? Atlet Lontar Peluru Malaysia. Okay, atlet Lontar Peluru Malaysia. Okay. Okay, kita tengok lagi sekali. Okay. Okay, tengok macam mana dia buat. Okay. Okay, semua boleh nampak tak? Nampak. Boleh. Okay. So, apa yang tajuk yang kita nak belajar pada hari ni? Lontar peluru. Lontar peluru. Betul. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan olahraga asas, iaitu berkenaan dengan sukan lontar peluru. Okey, ada siapa-siapa pernah main tak lontar peluru ni? Tak kisahlah di sekolah Ya. rendah ke. Putri Kaisara pernah main Pernah? Waktu bila tu? Sekolah rendah? Ya. Okey. Okay, cikgu share screen kejap. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okay. Okay, kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 87. Okay. So, hari ni kita akan belajar berkenaan dengan lontar peluru gaya Perry O'Brien. Okay. Dalam tajuk olahraga asas. Okay, kemahiran olahraga asas. Okay.
Pertama sekali kita akan tengok lontar peluru gaya Perry O'Brien ni. Okey, dia diperkenalkan oleh William Patrick, okey, yang dikenali sebagai Perry O'Brien pada tahun 1950 di Sukan Olimpik. Okey. Gaya ini dikenali sebagai gaya golong soran. Okey, selain diberi nama sebagai Perry O'Brien, dia juga dikenali sebagai gaya golong soran. Okey. Gaya golong soran ini berfungsi untuk menghasilkan daya eksplosif pada kedudukan kuasa iaitu power position sebelum melontar peluru ke kawasan lontaran. Okey, kejap lagi kita tengok dekat mana position ataupun kedudukan kuasa yang menghasilkan daya eksplosif ni. Okey. Okey. Berat peluru antara remaja lelaki dan remaja perempuan adalah berbeza. Okey, kalau kamu tengok saiz peluru tu adalah berbeza. Okey. Kalau kamu tengok untuk pertandingan, kalau lelaki berat dia maksimum 5 kg. Kalau minimum 4 kg. Kalau wanita pula ataupun perempuan, maksimum dia untuk remaja perempuan yang digunakan dalam pertandingan adalah 4 kg untuk maksimum. Kalau minimum 3.25 kg. Okey. Sektor lontar peluru. Okey, kalau kamu tengok, okey, kawasan lontar peluru tu dia berbentuk bulat. Okey, dia berbentuk bulat. Dan dipagari oleh garisan sekeliling setebal 5 mm. Maksudnya, dekat sekeliling ni, okey, ketebalan dia adalah sebanyak 5 mm iaitu dan saiz bulatan penuh adalah sebanyak 2.135 meter. Okey. Apa fungsi papan penahan dekat bahagian depan ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Fungsi dia. Siapa tahu? Apa fungsi dekat papan penahan di bahagian depan ni? Siapa boleh jawab? Tak bagi lebih. Sama Tak bagi bagi telajar. Tak mau bagi telajak. Okey, kalau telajak dia jadi macam mana? Batal. 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 Okey, betul. Okey, papan penahan ni adalah untuk menghalang daripada peserta ataupun atlet tu melepasi tahap lontaran lah. Kalau dia terpijak papan penahan ni atau melebihi papan penahan ni dikira sebagai batal. Okey. Okey, teknik asas pegang peluru. Okey, macam mana kita pegang peluru? Adakah menggunakan semua kawasan tapak tangan ataupun sekitar atas telapak jari? Macam mana? Kita atas telapak jari. Okey, Dapat je. okey, kita akan pegang peluru di sekitar telapak jari. Okey, ni contoh cikgu ada buat. Okey. Kita tak akan pegang peluru menggunakan tapak jari. Okey, tapak jari pula, tapak tangan. Okey, kita tak akan pegang penuh macam ni. Okey, kita hanya akan menggunakan telapak jari. Maksudnya kita akan pegang macam ni. Okey, dia tak penuh tau. Bila kita pegang penuh, dia menjadi satu kesalahan. Okey, kalau macam yang tak pernah macam tak tahu asas untuk pegang peluru, kebanyakannya akan pegang penuh. Okey, mereka ingat akan pegang penuh macam ni. Tak, sebenarnya menggunakan telapak jari, maksudnya dekat bahagian atas ni. Dia akan pegang macam ni. Okey. Macam ni. Okey, boleh nampak tak? Okey, seterusnya adalah teknik pegang peluru. Okey, untuk teknik pegang peluru ni dia ada dua. Okey, dia ada dua iaitu teknik asas memegang peluru dengan 3 jari. Okey, dengan 3 jari maksudnya kita tak guna bahagian telapak jari sepenuhnya. Kita menggunakan 3 jari. Okey, 3 jari ni kedudukan dia macam ni. Okey, macam ni, 3 jari. Ketiga-tiga jari ni akan menyokong. Okey, akan sokong di bahagian atas, manakala bahagian jari kelingking akan dimasukkan macam ni. Okey, dan ibu jari akan memberi sokongan di bahagian tepi. So maksudnya di sini jari kelingking dan ibu jari akan sokong di bahagian tepi, manakala 3 jari atas
akan menyokong di permukaan atas. Okay, so itu adalah teknik asas memegang peluru dengan 3 jari. Okay, manakala teknik memegang peluru dengan 5 jari, macam yang awal-awal cikgu cakap tadi lah, dia akan pegang penuh di telapak jari. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Dia tak menggunakan tapak tangan, dia menggunakan telapak jari. Okay, yang tu adalah teknik memegang peluru dengan 5 jari. Okay. Seterusnya peraturan lontar peluru. Okay. Setiap pertandingan ataupun setiap sukan mesti ada peraturan dia. Okay. Okay, yang ni cikgu nak jelaskan secara asas iaitu cara masuk dan keluar bulatan lontaran. Okay. Pelontar perlu berdiri di bahagian belakang bulatan lontaran semasa hendak melakukan lontaran. Maksudnya pelontar ni dia kena ada berada di dalam kawasan lontaran sahaja. Okay. Dia tak boleh berada di luar. Maksudnya kan ada garis bulatan tu kan. So peserta kena ada dalam tu je. Okay. Peserta perlu keluar dari bahagian belakang bulatan lontaran selepas membuat lontaran. Maksudnya selepas saja dia melakukan lontaran, dia perlu keluar dekat bahagian belakang. Okay, kalau dia keluar dekat bahagian depan, dikira sebagai batal. Ataupun dia melangkahi papan penahan tu. Okay, yang tu dikira sebagai batal. Okay, sekiranya dia dah selesai melakukan lontaran, dia terus keluar ke belakang. Okay, jelas tak dekat sini? Ke cikgu laju sangat? Jelas. Jelas. Okay. Okay, teknik-teknik melontar peluru. Okay, dia ada 3 sebenarnya kalau kamu tengok. Ada yang buat cara gaya berdiri. Maksudnya dia secara statik. Okay, secara statik dia pegang peluru, dia lontar. Okay, yang tu secara statik. Gaya melungsur selangkah. Maksudnya dia ambil step. Satu langkah dia melakukan lontaran. Okay. Gaya Perry O'Brien ni macam yang kita tengok Ziyad Zulkifli buat tadi. Okay. Ziyad Zulkifli buat tadi ialah gaya Perry O'Brien. Selalunya orang yang kalau macam peringkat MSSM, peringkat yang lebih tinggi, kebanyakannya atlet-atlet ni menggunakan gaya Perry O'Brien. Okay. Okay, fasa lontaran dalam lontar peluru. Okay. Untuk lontaran dalam lontar peluru ni, dia melibatkan 4 fasa. Okay, 4 fasa. Yang pertama ialah fasa persediaan. Okay, kedudukan bersedia. Okay, yang kedua ialah fasa gelongsoran. Macam mana kamu nak pindahkan daya tu. Okay, nanti kita tengok macam mana dia pindahkan daya yang cikgu cakap pada awal tadi. Dan yang ketiga ialah fasa lontaran. Fasa untuk lontaran peluru. Okay, yang keempat ialah fasa pemulihan. Okay, dia ada 4 fasa. Okay, cikgu nak kamu ingat dia melibatkan 4 fasa. Kejap lagi mungkin ada dalam soalan. Okay. Okay, kita tengok. Mula-mula ialah fasa persediaan. Okay, fasa persediaan ni ialah peserta hendaklah berdiri dengan membelakangi arah lontaran dan kaki kanan bersentuh dengan garisan belakang. Okay. Okay, ini merupakan fasa yang 2 gambar yang pertama ni adalah fasa persediaan. Maksudnya dia akan pegang peluru dan letak di bahagian belakang telinga dekat bahagian leher kamu dan siku dibengkokkan 90 darjah dan pusat graviti direndahkan. Okay, maksudnya dia akan rendahkan pusat graviti untuk melakukan fasa persediaan. Okay. Okay, yang kedua ialah fasa gelongsoran. Okay, fasa gelongsoran ni adalah melibatkan bongkokkan badan dan angkat kaki serta dapatkan dengan kaki kanan ni ialah fasa persediaan. Yang ketiga, mulakan langkah dengan kaki kanan. Okay, maksudnya di sini dia tengok gambar ni, dia mulakan langkah dengan kaki kanan untuk melakukan fasa gelongsoran. Okay. Bengkokkan lutut kaki kanan dan ayunkan tangan kiri ke luar. Maksudnya tangan kiri ni dia adalah untuk membantu menghasilkan daya. Dan juga lutut yang dibengkokkan ni. Okay, dia nak buat pusingan. Okay, bila dia nak buat pusingan tu maksudnya dekat situ ada berlaku power position yang cikgu terangkan pada awal tadi. Okay, power position ni adalah posisi tubuh yang dapat menghasilkan kuasa ketika membuat lontaran peluru. Maksudnya
dia mengubah posisi dia. Okay. Contoh dia twist kaki dia ni, kaki kiri ni ke belakang dan kaki kanan ni dibawa ke hadapan untuk menghasilkan power position. Okay. Okey, yang kelima adalah pusingkan bahu dan pinggang dan tolak serta lepaskan peluru sekuat yang boleh. Maksudnya yang kelima ni adalah fasa lontaran. Okey, fasa lontaran siku kamu dan kedudukan kamu melontar peluru adalah 45 darjah. Okey, macam tadi kalau dekat fasa persediaan untuk bengkokkan tangan adalah 90 darjah. Kalau dekat fasa lontaran, siku kamu untuk melepaskan peluru adalah berbentuk 45 darjah. Okey, bila kamu lontar peluru 45 darjah ni, tangan kamu mesti lurus. Okey, supaya daya yang dikenakan ke atas peluru tu akan tolak peluru kamu untuk pergi lebih jauh. Okey. Dan yang keenam ialah fasa pemulihan ataupun orang panggil fasa lajakan, iaitu lakukan lajakan ayunan dengan membawa berat badan ke hadapan dan diimbangi dengan membawa berat badan ke hadapan dan diimbangi dengan tangan kiri. Okey, maksudnya bila kamu dah lepaskan peluru tu ke bahagian depan, kamu akan mengikuti fasa lajak. Maksudnya kamu kena jaga kaki kamu ni tak boleh melepasi palang penahan dekat bahagian depan ni. Okey, dan kamu perlu habiskan ayunan tu, lajakan tu supaya peluru kamu boleh pergi dengan lebih jauh. Okey. Okay, yang tu fasa-fasa yang terlibat dalam lontar peluru gaya Perry O'Brien. Okey, sekarang ni cikgu nak tayang kamu satu video dan cikgu harap kamu dapat kenal pasti apa kesalahan dan apa faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan ketika melontar peluru. Okey? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Berkenaan dengan lontar peluru. Kalau laju sangat Tak kau ada. beritahu Tak ada. Okey, kalau tak ada, sekejap lagi kita tengok kamu faham ke tak. Okey, sekejap cikgu share screen. Boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Boleh. Okey, kejap mana video tu? Okey. Okey, sekejap. Kita start lain. Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu. Apakah faktor keselamatan yang sebelum kita melakukan sesuatu sukan ataupun sesuatu kemahiran? Apa yang perlu kita pastikan? Kena buat apa dulu? Kena buat senaman. Pemanasan badan. Senaman. Okey, sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita kena memanaskan badan. Okey, kita kena menaikkan suhu badan kita untuk mengelakkan kecederaan berlaku ketika untuk melakukan kemahiran. Okey, tengok berdasarkan video ni. Okey, apa faktor keselamatan yang lain? Adakah penggunaan kasut ataupun pakaian pemilihan pemakaian yang sesuai ni penting? Penting tak? Kasut yang sesuai dengan pakaian sesuai untuk melakukan aktiviti. Penting. Okey. Tengok dekat sini dia melakukan lontar peluru tapi dia menggunakan secara teknik selangkah. Okey, teknik selangkah tapi berlaku ketidakseimbangan badan. Rasa-rasanya kenapa berlaku ketidakseimbangan badan yang menyebabkan dia terjatuh? Kenapa? Adakah teknik yang dibuat tu betul ataupun faktor
kawasan lontaran tu berbahaya ke macam mana? Kamu rasa? Cuba kamu tengok dekat sini betul-betul. Ada apa? Permukaan dia basah kan? Ada air Ya. kan? Okey, itu merupakan salah satu faktor keselamatan yang perlu diambil sebelum melakukan aktiviti ataupun melakukan sesuatu kemahiran. Kamu kena pastikan kawasan tersebut tidak berbahaya, tak ada air, tempat yang kamu nak melakukan lontaran tu tak basah dan tak ada orang yang berdiri di bahagian depan. Okey, kalau kamu tengok benda-benda ni kamu kena bersihkan dulu, kena keringkan dulu baru kamu boleh melakukan kemahiran tersebut. Kalau tak dia akan jadi macam ni lah, akan jatuh sebab bila permukaan tu licin dan penggunaan kasut yang tidak sesuai menyebabkan kamu jatuh, okey, dan boleh mencederakan diri kamu. Tengok, dia tak stabil sebab kasut yang digunakan tu tak sesuai dan kawasan lontaran tu basah. Okay. So boleh mempengaruhi kamu untuk mendapatkan kecederaan. Okay, tengok sangat basah dekat kawasan ni. Okay. So itulah salah satu faktor yang penting sebelum kamu melakukan aktiviti. Kamu kena tengok kawasan tu bahaya ke tak bahaya. Okay. So ada apa-apa lagi tak kamu nak tanya cikgu? Okay, tak ada. Betul tak ada ni? Sebelum cikgu bagi soalan ni. Okay. Cikgu nak buat online quizzes berkenaan dengan tajuk yang kita belajar hari ni. So dekat situ satgi kita tengok siapa yang faham, siapa yang tak faham. Cikgu ada sediakan 10 soalan. So cikgu harap kamu ready, cikgu nak bagi link. Okay? Okay. Okay. Okey. Okay, kejap. Mana link dia? Okay, cikgu akan bagi dekat chat dan juga dekat WhatsApp. So, kamu boleh buka link tu. Okay. Boleh tak? Boleh masuk tak? Okay, kejap. Cikgu share screen mana dia. Okay. Auni Humaira. Okay, baru 4 orang masuk. Amirul Rafiq. Okay, baru 7 orang. Okay, ada lagi tak yang nak masuk sebelum cikgu run? Okay. Siapa lagi ni yang belum masuk ni? Okay, kalau tak ada yang nak masuk lagi, cikgu run Okay. Okay, kamu boleh jawab. Sekejap lagi kita bincang.
Okey, jawab. Kalau yang ada masalah line tu tak apa, cikgu faham je. Okey? Tak apa. Sebab ada lagi satu latihan nanti cikgu akan bagi. Baca betul-betul soalan tu. Ada soalan yang panjang. Okey, ada yang nak habis dah. Okey, Dini dah habis jawab. Okey. Yang lain ni mana tak bergerak pun ni? Khairi Wafi, Mukris, Amirul Ilham, Mubin. Okey. Okey, Kaisara dah siap. Mana yang 5 orang kat bawah ni? Tak siap lagi ni. Okey. Auni siap dah. Okey, cepat jawab. Soalan tak susah pun. Semua apa? Kita dah belajar lah tadi. Cepat jawab, cepat. Kejap lagi nak bincang pula. Okey. Ada 4 orang lagi tak siap. Khairi Wafi, Amirul Ilham, Mukris dengan Alia Kristina. Okey, lagi 3 orang. Cepat, habiskan.
Ada yang baru masuk. Akif. Okey, tak apalah. Kita tengok. Kita tengok siapa yang dapat top 5. Okey, yang top 5 ni. Okey, yang top 5 adalah Amirul Afiq, Dini, Kaisara, Airi Wafi dengan Auni. Okey, kita tengok soalan mana yang banyak salah. Okey, untuk soalan 1, apakah yang diperlukan? Okey, untuk soalan 1 yang diperlukan sebelum membuat latihan lontar peluru. Apa yang diperlukan? Warm up. Okey, semua kena warming up. Okey, kalau tak warming up macam mana? Dia jadi apa? Boleh kram. Boleh cramp ataupun boleh cepat kena kecederaan sebab body kita ataupun badan kita dalam keadaan tidak bersedia untuk melakukan aktiviti. Okey, yang kedua ialah berapakah fasa yang ada dalam sukan lontar peluru? Okey, berapa? 4. Okey, bagi tahu cikgu 4 tu apa? Bagi tahu cikgu 4 tu apa? Cikgu dah sebut tadi. 4 fasa yang terlibat dalam sukan lontar peluru. Apa 4 fasa tu? Fasa persediaan, Fasa persediaan. fasa lontaran, fasa pemulihan. Okey, betul. Dia ada 4 fasa iaitu fasa persediaan, fasa gelongsoran, fasa persediaan. Okey, dia ada 4 fasa, okey. Fasa persediaan. Lagi yang kedua fasa? Fasa gelongsoran. Okey, fasa gelongsoran. Yang ketiga fasa? Fasa lontaran. Fasa lontaran. Yang keempat fasa? Fasa pemulihan. Okey, fasa pemulihan. Okey, gaya Perry O'Brien ni diperkenalkan oleh? William Patrick Perry O'Brien. Okey, William Patrick Perry O'Brien. Okey. Gaya Perry O'Brien ni juga dikenali sebagai gaya apa? Gaya gelongsoran. Okey, gaya gelongsoran. Okey. Okey, yang kelima. Rajah menunjukkan gelanggang acara lontar peluru. Bagaimanakah lontaran seseorang dikira batal? Macam mana dia kira batal? Apa jawapan dia? Peserta Peserta? menyentuh papan penahan semasa membuat lontaran. Betul. Okey. Lemak. Sekejap Kita keluar lah pula. Mana soalan tadi? Okay, review question sekejap. Soalan mana pula? Sekejap Okay. Okay. Soalan yang kelima. Okay. Peserta menyentuh papan penahan semasa membuat lontaran. Itu merupakan dikira batal lah. Okay. Pengadil akan angkat bendera merah menyatakan bahawa lontaran yang dilakukan adalah batal disebabkan peserta tersebut menyentuh papan penahan yang berada di bahagian hadapan. Okey. Okey, dalam acara lontar peluru, gaya O'Brien merupakan teknik lontaran yang popular hingga ke hari ini. Okey. Antara yang berikut, yang manakah fasa-fasa dalam kemahiran lontaran mengikut urutan yang betul? Okey. First apa? Siapa yang cakap tadi? First adalah fasa? Persediaan. Fasa persediaan. Okey, fasa persediaan. Yang kedua ialah fasa? Fasa Okey, fasa gelongsoran. Yang ketiga adalah fasa? lontaran. Lontaran. Dan yang keempat adalah fasa? Pemulihan. Pemulihan. So, jawapan dia adalah 3, 4, 1 dan 2. Okey. 2. Okey, antara berikut yang manakah aspek keselamatan yang perlu diambil perhatian dalam acara lontar peluru agar kecederaan dan kemalangan dapat dielakkan semasa melakukan lontaran? Okey, apa jawapan dia? Siapa boleh beritahu cikgu apa jawapan dia? badan. Supaya tidak tergelincir. Supaya tidak tergelincir. Okey. Yang pertama ialah perlu
memanaskan badan. Okey, yang kedua? Yang kedua apa? Yang pertama kena memanaskan badan. Yang kedua apa? Pastikan sektor lontaran jauh daripada tempat awam. Okey, betul. Pastikan sektor lontaran jauh daripada tempat laluan awam atau peserta. Okey, yang ketiga? Jawapan yang ketiga? Gunakan kasut yang sesuai supaya tidak tergelincir. tergelincir total. Okey, yang ketiga ialah gunakan kasut yang sesuai supaya tidak tergelincir, terutamanya dalam fasa gelongsoran. Okey? Antara yang berikut, yang manakah bukan kesalahan yang biasa dilakukan oleh atlet dalam acara lontar peluru? Apa jawapan dia? Bukan kesalahan. Selepas melontar, atlet keluar ikut arah belakang bulatan. Betul. Okey, macam yang cikgu cakap tadi, kalau atlet dah selesai melakukan lontaran, atlet perlu ikut ke arah belakang bulatan. Okey, kalau keluar ikut arah depan, apa yang jadi? Apa jadi kalau tiba-tiba atlet tersebut dah buat lontaran ni tapi dia keluar ke arah depan, apa jadi? Batal. Boleh tak? Dok. Boleh tak? Okey, tak boleh sebab dikira sebagai batal. Selesai saja melakukan lontaran, atlet tersebut kena keluar ikut arah belakang. Okey? Okey, soalan yang ke-9. Cara memegang peluru yang benar ialah, okey, macam mana dia pegang peluru? Apa jawapan dia? Peluru diletakkan pada pangkal jari-jari di telapak tangan dengan jari-jari terbuka. Okey, betul. Peluru diletakkan pada pangkal jari-jari di telapak tangan dengan jari-jari terbuka. Maksudnya, macam cikgu cakap tadi, okey? Kamu tak boleh pegang penuh macam ni, tak boleh. Okey, tak boleh. Kamu kena pegang di telapak jari. Okey, telapak jari dan jari terbuka. Dia macam ni. Okey, sama ada kamu nak menggunakan teknik tiga jari untuk pegang ataupun 5 jari macam ni. Okey. Kalau kamu pegang keseluruhan macam ni, okey, dia salah. Okey, dia boleh batal. Okey. Okey, soalan yang terakhir. Tandakan langkah yang terdapat dalam fasa lontaran. Okey, pilih 3. Okey, apa jawapan dia? Dalam fasa 3. lontaran. Harapan dan lontarkan peluru ke arah sektor lontaran, tangan kiri digerakkan untuk mengimbangi badan. Betul. Okey, lagi? Berat badan dipindahkan pada kaki. Okey, lagi satu. Lagi satu apa? Lagi satu apa jawapan dia? Lagi satu, peluru dilontar serentak dengan lutut diatasi dan pinggang di kelas. Okey, betul. Okey, kedudukan siku macam mana? Adakah 90 darjah ataupun 45 darjah? 90. Betul ke 90? Betul ke 90? Fasa lontaran 45. Okey, fasa lontaran 45. Okey, kalau 90 darjah ni dia dekat fasa mana? Apa? Dekat mana? Kalau 90. Kalau 90 dekat mana? Ni, dekat mana? Persediaan. Okey, dekat fasa persediaan. Okay. So, dekat sini hanya 4 orang je betul untuk soalan nombor 10. Soalan 9, 6 orang. Soalan 8, 4 orang. 7, 8 orang. Okey, yang lain. Okey, banyak juga yang salah. Okey, yang awal-awal ni okey. So, sekejap cikgu ni screen. Okay, so cikgu harap kamu faham teknik asas yang terdapat dalam sukan lontar peluru gaya Perry O'Brien ni. Okay, apa yang
kedudukan tangan macam mana kamu nak pindahkan daya, macam mana kamu nak ubah posisi daripada kaki kanan dan kaki kiri. Okay, cara pegang peluru. So lepas ni kalau contohlah kalau ada sukan lepas ni, kalau kamu dapat masuk pertandingan lontar peluru ke apa ke, okay, kamu dah tahu, okay, cara pegang peluru adalah macam ni. Okay, dia tak penuh di kawasan tapak tangan. Dia hanya menggunakan telapak jari. Okay, ataupun cara pegang menggunakan tiga jari macam ni. Okay, kedudukan dia macam ni. Okay, jari kelingking ni dia berada di bahagian tepi untuk support ataupun memberi sokongan dengan ibu jari. Okay, kalau 5 jari dia akan pegang macam ni. Okay, dia akan buka macam ni. So, ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu? Berkaitan dengan lontar peluru gaya Perry O'Brien? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Okay. Kita tak habis dekat sini saja. Okay, kejap lagi cikgu akan bagi offline kerja iaitu latihan pengukuhan melalui Google Form. Okay. Sekejap cikgu bagi link. Okay, kejap cikgu bagi link. Okay. Dekat sini ada link. Okay. Link untuk latihan pengukuhan. Okay. Okay, waktu yang ada ni, okay, cikgu akan tamat kelas dan cikgu akan pantau kamu untuk jawab latihan pengukuhan ni. Okay, latihan pengukuhan ni ada 5 soalan. Okay, semua soalan kena tulis. Okay, tak ada soalan pilihan jawapan macam yang dekat dalam quizzes tu, tak ada. Semua kena tulis. So, cikgu harap apa yang cikgu terang tadi, kamu ingat dan kamu dapat menjawab. Okey, setiap jawapan yang diberikan adalah ada markah. Okey, 1 soalan 2 markah. So dekat situ ada 5 soalan. 5 soalan mewakili 10 markah. Okey, cikgu akan pantau. So kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa balik esok. Okey, untuk PK, untuk pendidikan kesihatan. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu dekat dalam grup, ataupun kalau ada soalan yang tak faham, kamu boleh kalau kamu tak mau tanya dekat dalam grup, kamu boleh WhatsApp personal cikgu, nanti cikgu akan terang satu-satu apa yang kamu tak faham. So jelas tak dekat sini? Jelas. Okay, kalau jelas kita stop dekat sini. Cikgu dah ambil kedatangan. Okay, kalau nanti ada yang macam nama dia tercicir ke apa, tolong bagi tahu cikgu balik. Boleh? Sebab nanti cikgu akan tulis dekat dalam grup. Sebab tadi cikgu mengajar, cikgu tak sempat nak tengok. Kalau ada yang baru masuk ke apa ke. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh kita stop dekat sini. So, kejap lagi kamu buat latihan pengukuhan tu. Kalau dah siap, tak apa. Nanti cikgu check je nama. Tak payah bagi tahu dekat grup. Okay, kalau tak ada apa-apa kita stop dekat sini. Okay, kita jumpa esok. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Baik. Salam.